Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Ashad selaku moderator majlis, yang berusaha lagi dimuliakan Puan Hajah Fariza Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Putrajaya, Timbalan-timbalan pengarah KPP Sektor, Pegawai SIC Plus, panel penilai yang dihormati Puan Rogaya dan Puan Norzah selaku panel jemputan, rakan PGB dan hadirin hadirat sekalian. Saya Siti Aidah binti Muhammad Kasim, Guru Besar SKPP Putrajaya Persin 15-1. Sekolah saya juga dikenali sebagai 150. Tahun ini usia saya baru 26 tahun. Tapi itu usia perkhidmatan saya. Saya mula berkhidmat pada bulan Disember 1995. Saya pernah bertugas di 3 buah sekolah di Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 2004 saya telah berpindah ke Negeri Sembilan. Pada tahun 2007 bermulalah perkhidmatan saya di Putrajaya. Sekolah pertama saya di Putrajaya ialah di SKPP 91. Kemudian saya ke SKPP 11-3 sebagai GPKHAM pada tahun 2013. Saya bertukar ke SKPP 14-1 pada tahun 2017. Saya mula bertugas di SKPP 11-2 sebagai penolong kanan pentadbiran pada April 2019. Pada bulan September 2019, saya mula membuka sekolah ini di mana saya dilantik sebagai caretaker. Pada tanggal 1 Januari 2020, bermulalah kerjaya saya sebagai guru besar di sekolah ini. 150 berstatus sekolah koeksis di mana kami menumpang di Blok C SMK 181. Bilangan murid 150 ialah seramai 490 orang. Bilangan guru pula ialah seramai 31 orang. Manakala bilangan staf hanyalah 2 orang setakat ini. Sekolah ini baru berusia 2 tahun. Bak kata pepatah, baru setahun jagung. Oleh itu, tak banyak kejayaan yang dikecapi. Namun, saya tetap gembira sebab mendapat beberapa kejayaan pada tahun 2020. Antaranya ialah mendapat tempat dalam beberapa pertandingan yang disertai. Antaranya ialah pertandingan kuis keselamatan jalan raya Piala Presiden Perbadanan Putrajaya, kejohanan merentas desa Majlis Sukan Sekolah Putrajaya, pertandingan STEM online dan beberapa kejayaan kecil yang lain. Kemarin saya baru menerima berita gembira di mana 7 penyertaan sekolah sempena Hari Guru layak mendapat sijil kebangsaan. Alhamdulillah. Di hari yang indah ini, saya akan membentangkan amalan terbaik sekolah saya, iaitu penggunaan GC sebagai alat sokongan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memberi TP untuk PBD semasa PDPR di sekolah SKPP 15-1 yang telah dijalankan selama hampir 3 bulan bermula hujung Mei yang lalu. Menurut buku panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah edisi 2 terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2019 dan juga Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah secara dalam talian yang baru diterbitkan pada bulan Julai 2021 menyatakan bahawa pentaksiran bilik darjah PBD merupakan satu proses pengumpulan maklumat yang membantu guru mengesan tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran mereka. Maklumat yang terkumpul ini memberi petunjuk kepada guru untuk merancang tindak susul bagi membantu perkembangan pembelajaran murid. Oleh itu, saya merasakan bahawa guru-guru patut menguasai kemahiran yang berkaitan dengan PBD. Mengapa saya memilih GC sebagai alat sokongan PBD? Sejajar dengan masalah pandemik COVID-19 yang memaksa sekolah ditutup bermula Mac 2020, saya berpendapat bahawa cara PBD dilaksanakan di sekolah
perlu diolah sesuai dengan pembelajaran dari rumah PDPR. Refleksi awal daripada pemerhatian dan pemeriksaan dokumen, saya dapati bahawa semua guru 150 menggunakan GC sepenuhnya untuk menghantar bahan dan tugasan. Namun, tidak seorang pun guru menggunakannya sebagai peluang untuk menjadikan GC sebagai alat sokongan untuk merekod data perkembangan murid bagi tujuan PBD. Guru hanya tahu assign dan turn in tanpa menyedari bahawa GC boleh memudahkan tugasan mengumpul dan menyimpan data. Antara rasional lain mengapa saya memilih GC ialah: pertama, aduan ibu bapa bahawa grup kelas penuh dengan tugasan yang dihantar oleh guru dan penghantaran jawapan daripada murid. Dua, ada ibu bapa kerap terlepas pandang akan tugasan yang guru hantar. Ketiga, guru juga ada terlepas pandang akan jawapan murid yang dihantar. Keempat, ada guru dan ibu bapa mengeluh bahawa telefon menjadi berat dengan info tugasan anak-anak. Jika anak ramai, bayangkanlah. Kelima, guru juga sukar menyimak tugasan dan mencatat perkembangan murid dengan sistematik. Selain itu, GC boleh merekod perkembangan murid dari awal hingga kini. GC membantu guru membuat pertimbangan profesional. GC boleh menyimpan evidence dan bagus sebagai alat bahan sokongan jika ada perkara berbangkit. GC membantu guru yang mempunyai kelas yang banyak untuk merekod perkembangan setiap individu murid. GC membantu guru yang baru mengambil alih kelas daripada guru lama untuk mengetahui sedikit sebanyak perkembangan murid. Murid boleh menyiapkan tugasan pada bila-bila masa. Guru menerima notis penghantaran kerja melalui email dan juga notis pada classwork. Bagi memastikan amalan ini dilaksanakan, strategi pelaksanaan telah dibahagikan kepada 3 fasa. Dalam fasa 1, saya telah mengenal pasti isu berkaitan PBD. Kemudian, saya telah mengadakan mesyuarat dan ladap serta bimbingan. Fasa 2 pula, saya melaksanakan pemerhatian dan semakkan dokumen. Seterusnya, saya meminta guru yang mahir membuat perkongsian. Akhir sekali, saya melaksanakan bimbingan individu. Dalam fasa 3, saya menjalankan temu bual bersama guru untuk mendapatkan respon sebelum penulisan laporan ini dibuat. Ini ialah bukti saya telah mengadakan mesyuarat dengan senior leader team dan guru-guru saya agar mereka tahu akan perancangan saya selaku guru besar. Saya menggunakan pengetahuan sedia ada saya sebagai JU PBD untuk memberi maklumat tentang PBD kepada semua guru. Seperti anda lihat, saya melaksanakan pementoran bagaimana mengendalikan GC untuk PBD. Inilah gambar semasa bimbingan secara umum dilaksanakan. Berikut ialah bimbingan kepada panitia. Seperti yang kita lihat ini, ada guru yang memerlukan bimbingan secara individu. Maka adalah menjadi tanggungjawab saya selaku ketua memberi tunjuk ajar. Saya juga telah menyusun sesi perkongsian guru-guru yang berkemahiran dan yang cepat belajar secara berjadual, iaitu 2 minggu sekali tentang penggunaan GC ini. Sesekali, tanpa pengetahuan guru, saya juga melaksanakan pemantauan dengan kaedah pemeriksaan dokumen dan pemerhatian. Ada kalanya saya meminta guru bercerita kepada saya atau rakan setugas apa yang telah mereka faham dan buat. Di sini juga berlaku proses pengesanan tahap kompetensi guru. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada cabaran dan ujiannya. Antaranya, saya dapati ada guru yang belum menguasai sepenuhnya kemahiran mengendalikan GC. Ada juga guru yang masih menggunakan kaedah konvensional untuk merekod PBD. Percaya atau tidak,
memang ada guru yang masih kurang yakin akan kebolehan mereka menggunakan ICT. Bagi mengatasi masalah ini, saya memanggil mereka dan meminta mereka menunjuk apa yang mereka boleh buat. Dari situ, saya membimbing. Setelah melaksanakannya selama hampir 3 bulan, saya dapati dahulunya 31 orang guru menggunakan kaedah konvensional, kini 26 orang guru telah menggunakan GC untuk perekodan. Seramai 19 orang guru telah mahir dan boleh menjadi mentor. Saya telah berjaya membudayakan GC dalam kalangan guru untuk membuat perekodan PBD. Di sini kita boleh melihat contoh bagaimana guru boleh memberi markah dan GC dapat memaparkan data rekod perkembangan murid secara sistematik. Dengan GC, kita boleh terus membina rubrik dan memberi TP mengikut DSKP. Paparan skrin menunjukkan GC juga boleh mengesan pencapaian murid mengikut tahap-tahap penguasaan secara individu. Secara tidak langsung, kita dapat mengesan penglibatan murid sama ada mereka aktif atau tidak. Dari situ, kita dapat menghubungi ibu bapa dan mengetahui apakah masalah mereka. Antara alasan diberikan ialah tiada peranti, tidak sempat memantau kerana bekerja, anak dihantar ke kampung dan sikap anak itu sendiri. Apa yang anda lihat sekarang ialah contoh bagaimana kita boleh memberi maklum balas secara segera kepada hasil kerja murid. Sebenarnya tanpa kita sedar, ibu bapa berasa gembira kerana mendapat tahu prestasi anak mereka. Skrin ini pula memaparkan bagaimana GC boleh menyimpan input murid di mana ia merupakan perkara penting bagi guru membuat pertimbangan profesional untuk memberi TP keseluruhan. Ini pula ialah paparan grade yang boleh kita lihat di GC. Tahukah kita bahawa guru boleh memuat turun data dan melakukan analisa kendiri? Contohnya, apakah kemahiran yang sukar atau mudah untuk dikuasai oleh murid. Guru juga boleh menilai keupayaan penyampaian mereka sama ada memberi impak atau tidak kepada murid. Mari kita lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti Suryani. Saya merupakan seorang guru bahasa Inggeris di SKPP 151. Kami guru-guru di SKPP 151 telah diberi taklimat secara terperinci oleh Puan Guru Besar iaitu Puan Siti Aidah tentang cara menggunakan pentaksiran PBD di Google Classroom secara Google Meet. Pada waktu Google Meet session itu, kami telah diberikan taklimat dan pada masa yang sama, kami juga telah cuba untuk menggunakan kaedah ini. Alhamdulillah, kaedah ini merupakan kaedah yang sangat senang untuk dibuat oleh guru-guru dan dia adalah tidak membebankanlah bagi saya. Apa yang perlu saya buat adalah hanya create rubrik berdasarkan skill dan berdasarkan skill dan performance level. Jadi jika skill yang ada yang sama diajar, jadi saya hanya perlu copy paste sahaja. Jadi amat mudahlah dan tidak membebankan untuk saya. Saya suka tentang penggunaan kaedah ini kerana saya membantu saya untuk menilai semula sejauh mana keupayaan murid-murid saya. Kerana di Google Classroom tu saya boleh lihat performance level murid-murid berdasarkan task yang diberikan. Jadi saya juga dapat menyeimbangkan setiap skill yang saya ingin ajar untuk topik itu, sama ada skill listening, speaking, reading dan writing. Jadi jika skill tu tidak dilaksanakan, jadi saya boleh terus laksanakan untuk next lesson. Selain itu, ibu bapa juga dapat lihat performance anak-anak mereka di Google Classroom. Jadi mereka boleh mengetahui sejauh mana keupayaan anak-anak mereka.
Jadi dengan adanya kaedah ini di Google Classroom, jadi saya hanya perlu download sahaja daripada Google Classroom dan saya boleh simpan di laptop saya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat menilai murid-murid saya. Okey, dalam Google Classroom tersebut, dia ada satu tempat yang mana kita boleh letakkan markah ataupun tahap penguasaan murid. Okey, malahan juga saya juga boleh meletakkan rubrik pemarkahan. Jadi secara langsung ia memudahkan saya menilai berdasarkan rubrik yang telah saya letakkan di situ. Okey. Seterusnya, penggunaan Google Classroom ni juga dapat membantu saya mengetahui kemahiran mana yang murid ni. Okey. Macam mana saya nak tahu murid tu kuasai? Okey, caranya adalah saya tengok melalui penggradean yang telah saya berikan. Okey, contohnya bidang pertama. Saya tengok grade yang dia dapat ni tinggi. Maknanya murid ni kuasai dalam bidang pertama. Manakala bila tengok bidang yang kedua, markah dia lebih rendah. Maksudnya bidang ni dia tak kuasai. Kelebihan yang saya dapat melalui penggunaan Google Classroom sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya Cikgu Azimah, guru mata pelajaran sains di SK Putrajaya Pesir 151. Okey, hari ini saya nak kongsi kebaikan PBD dalam GC atau Google Classroom yang telah disarankan penggunaannya oleh Puan Siti Aida, guru besar kami. Okey, pada permulaan saranan beliau saya tak terus buat sebab pada waktu itu saya masih ada rekod transit. Saya masih menggunakan secara manual. Tapi lepas beberapa seketika, tak lama selepas saranan beliau tu, saya mencuba buat untuk satu kelas dan alhamdulillah saya tengok banyak kebaikannya. Yang pertama, saya dah tak perlu buat secara manual. Saya terus menilai hasil kerja pelajar. Pelajar boleh tengok terus dia dapat TP berapa. Dalam Google Classroom tu kita dah bagi tahu TP 3 untuk sampai tahap mana, TP 2 untuk sampai tahap dan kenapa dia dapat TP 4 juga untuk sampai tahap mana. Jadi apa yang penting penggunaan dalam GC, PBD dalam GC ni, saya tak perlu buat kerja 2 kali. Okey, dan saya boleh dapat terus pada akhir penilaian apabila saya boleh nampak terus pelajar dapat TP berapa. Dan kerja guru sebenarnya lagi terurus dalam membuat penilaian tanpa buat kerja 2 kali dan sangat bagus untuk digunakan oleh guru-guru. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Apa yang anda lihat tadi ialah rakaman testimoni guru tentang kelebihan GC. Saya ada membuat temu bual dengan guru. Guru 1 mengatakan GC mudah digunakan. Guru 2 mengatakan GC bagus kerana boleh mengesan penglibatan murid. Guru 3 pula mengatakan beliau boleh melihat pencapaian murid secara keseluruhan. Guru 4 pula mengatakan beliau boleh membuat follow up terhadap murid yang belum menguasai. Di paparan juga contoh respon bagi beberapa murid yang tidak aktif di dalam GC. Kurang dari maklum balas ibu bapa terhadap masalah ketiadaan peranti di rumah kepada pihak sekolah telah berjaya membantu murid untuk mendapat peranti bagi tujuan PDPR di musim pandemik ini. Sebenarnya saya sangat gembira walaupun kejayaan saya sangat kecil. Saya gembira kerana saya dapati GC memudahkan guru saya membuat perekodan PPD sewaktu PDPR dan saya sendiri dapat memantau pelaksanaan PBD ini dengan lebih berkesan berbanding secara konvensional. Amalan baik ini telah membantu guru saya membuat pertimbangan profesional terhadap TP murid keseluruhannya dengan lebih bermakna. Sudah tentu amalan ini ada kekurangannya. Maka saya mencadangkan beberapa penambahbaikan di masa akan datang, iaitu pertama, GC masih relevan walaupun ketika bersemuka, maka ia harus diteruskan. Kedua, sesi bimbingan perlu diteruskan bagi meningkatkan kompetensi guru. Ketiga, data PBD perlu dianalisa dan digunakan sepenuhnya untuk kebaikan semua pihak, murid, guru, sekolah, ibu bapa dan pihak jabatan.
Akhir sekali, cadangan keempat ialah data PBD boleh diakses atau diberikan dengan kadar segera kepada ibu bapa. Berikut ialah rujukan yang telah saya baca semasa membuat penulisan ini. Sekianlah saja pembentangan saya pada kali ini. Terima kasih.